فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung semula pengajian kita daripada kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum al-Hikam. Dan pada malam ini kita akan sambung perbincangan pada hadis yang ke-48. Tengok 48 Baik. Al-hadis al-thamin wal-arba'un, hadis yang ke-48. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. Kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis kita pada malam ini adalah hadis yang ke-48 daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Ada 4 perkara yang barang siapa memiliki keempat-empat ciri-ciri ataupun perkara tersebut, kana munafiqan, maka dia adalah seorang munafik. Wa man kanat khaslatun minhunna fihi kanat fihi khaslatun minan nifaq. Dan barang siapa yang ada satu perkara darinya, ada satu perkara daripada ciri-ciri tersebut, maka pada dirinya ada satu karakter kemunafikan hingga dia meninggalkannya, hatta yada'aha. Apa dia ciri-ciri tersebut? Yang pertama, man idza haddatha kadzaba, iaitu orang yang apabila berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia melanggar janji tersebut. Wa idza khasama fajara, apabila bertengkar dia bersikap zalim. Wa idza ahada ghadara, dan apabila membuat perjanjian dia mengkhianati perjanjian tersebut. Hadis adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari daripada min riwayat al-A'mash an Abdullah bin Murrah an Masruq an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Dan hadis yang sama juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dengan lafaz yang lebih masyhur yang selalu kita dengar, ayatul munafiqi thalathun, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Bila dia bercakap dia berdusta, bila dia berjanji dia akan mungkiri janji, dan bila diberi amanah dia akan mengkhianati amanah tersebut. Dalam riwayat Muslim, hadis yang sama ada ditambah dengan lafaz wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Sekalipun dia berpuasa ataupun solat dan dia mendakwa bahawasanya dia muslim, akan tetapi bila mana dia melakukan salah satu daripada ciri-ciri tersebut, maka dia dianggap sebagai munafik. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kemunafikan dari segi bahasa adalah termasuk dalam jenis tipu daya, makar, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan apa yang bertentangan dengannya dalam batin. Yang ni dia nak sebut tentang definisi yang dimaksudkan dengan nifaq. Apa yang dimaksudkan dengan nifaq? Dan kemunafikan dalam syariat terbahagi kepada 2. Tadi dia cerita tentang nifaq dari sudut bahasa, sekarang dia terangkan pula nifaq dari sudut pembahagian syarak. Dia kata terbahagi kepada 2. Yang pertama an-nifaqul akbar, yakni nifaq
yang besar, kemunafikan yang besar. Apa dia? Iaitu menampakkan ataupun menzahirkan beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya dan hari akhirat, dan menyembunyikan dalam batinnya apa yang menyelisihi semua itu atau sebahagiannya. Jadi ini adalah nifaq yang dianggap sebagai nifaq yang besar, ataupun juga disebut sebagai nifaq dari sudut i'tiqadi. Maknanya dia menzahirkan seolah-olah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kutub, kitab-kitab dan juga para rasul, tetapi hakikatnya dalam diri dia, dalam jiwanya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia mungkin beriman pada sesuatu ni tapi dia kufur, umpamanya beriman kepada Allah, malaikat, tetapi kufur dengan rasul umpamanya, ataupun kufur dengan hari akhirat, maka dia termasuk dalam an-nifaqul akbar. Dan inilah kemunafikan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan makanya Al-Quran turun mencela para pelakunya. Jadi inilah nifaq yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini menzahirkan keimanan mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga turut sama salat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Taala menyifatkan salat mereka ni kusala, bila mereka bangun nak salat tu, mereka bangun dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka, tujuan mereka salat ni bertujuan untuk menunjuk kepada orang lain bahwasanya mereka ini adalah Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Serta memvonis mereka kafir ni, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka ini sebagai kafir, kerana mereka hanya menzahirkan keimanan mereka tetapi menyembunyikan kekafiran mereka. Dan mereka inilah yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran bahawa pemiliknya akan berada fi darkil asfali minan nar, yang mana mereka ni akan berada dalam neraka yang paling bawah sekali. Kenapa? Kerana mereka kufur tetapi mereka menyembunyikan kekufuran tersebut. Kedua, kemunafikan yang kecil ataupun an-nifaqul asghar. An-nifaqul asghar wa huwa nifaqul amal, iaitu kemunafikan dari sudut amalan. Wa huwa an yudhhira al-insanu alaniyatan salihatan wa yubtina ma yukhalifu dhalik. Yani mereka ni menampakkan secara terang-terangan amal salih dan menyembunyikan dalam batinnya apa yang menyelisihi hal tersebut. Jadi dia kata, dan pokok kemunafikan yang kedua ini ataupun ciri ataupun teras kepada munafik yang disebut sebagai nifaqul asghar ini kembali kepada apa yang disebutkan dalam hadis ni, iaitu lima perkara. So hadis ni sebenarnya membicarakan kategori nifaq yang kedua, bukannya kategori nifaq yang pertama. Baik. Apa dia ciri dia? Yang pertama sekali, an yuhadditha bi hadithin liman yusaddiquhu bihi wa huwa kadhibun lah. Yakni berbicara tentang sesuatu perbicaraan ataupun satu kata-kata kepada orang yang percaya kepadanya padahal dia bohong kepadanya. So kita cakap tentang satu benda, orang yang kita cakap pada orang tu, pendengar kita tu, dia percaya dengan apa yang kita cakap tapi kita bohong. Dan ini adalah sebesar-besar pengkhianatan. Ini adalah sebesar-besar pengkhianatan. Sebab itu dalam Musnad Al-Imam Ahmad, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kaburat khiyanatan, tak adalah pengkhianatan yang lebih besar, an tuhadditha akhaka hadithan, apabila engkau berbicara dengan saudara kamu, huwa laka musaddiqun, dia tu percaya dekat apa yang kita cakap tu, wa anta bihi kadhibun, sedangkan kita tu bohong, kita berdusta. Dia percaya dengan apa yang kita cakap tapi kita bohong.
Maka ini adalah tidak ada pengkhianatan yang lebih dahsyat daripada itu. Sebab itu Nabi SAW menyifatkan ini adalah sebesar-besar pengkhianatan. Jadi ciri yang pertama ni adalah berbohong, kan? Dan dalam hal ini kita dapati ada orang yang bila dah terbiasa dengan berbohong itu telah pun menjadi Arab kata daidanatuhu. Mana daidanah ni benda yang dia selalu dah jadi rutin, kan? Dah jadi rutin sehingga bila dia cakap daripada 10, 11 tak dipakai. Dahsyat. Bila dah selalu sangat bohong, yang mana dia pun kadang-kadang tak sedar yang dia tu bohong. Dia dah terlalu biasa berbohong, kan? Jadi ini antara masalah yang seringkali kita lihat berlaku dalam masyarakat, yang mana sangat sukar dah untuk kita nak mencari orang yang benar dalam ucapannya, kan? Kerana kadang-kadang ada orang dia suka untuk berbohong. Apatah lagi berbohong di zaman kita ini dia datang dalam bentuk yang lebih lebih licik lagi, kan? Orang yang berbohong ni, kan, dia main dengan macam-macam benda. Ada berbohong sampai ke tahap menjadi satu jenayah, kan? Kita dah banyak dah kena dengan scammer ni, kan, yang berbohong menggunakan taktik yang macam-macam, kan? Macam-macam. Sedangkan mereka tu sebenarnya duduklah satu bilik je, kan? Hak scammer, hak jenis saya telefon daripada mahkamah lah, pegawai penyiasat lah, macam-macam, kan? Jadi ini antara masalah yang kita hadapi zaman hari ini, yang mana kita pun payah nak membezakan mana satu yang betul, mana satu yang salah. Baik. Ciri yang kedua, As-sani idza wa'ada akhlafa, iaitu ciri yang kedua, apabila dia berjanji dia menyelisihi ataupun memungkiri janji tersebut. Yang ni ada dua jenis. Disebut kat sini. Ada dua jenis. Yang pertama, berjanji dengan niat tidak akan memenuhi janjinya itu, dan inilah bentuk menyelisihi janji yang paling buruk. Maknanya dia janji tapi dia memang niat awal-awal lagi dah, dia takkan penuhi janji tersebut. Bahkan yang lebih buruk lagi, kata Al-Imam Al-Auza'i, dia kata, kalau satu orang tu kata af'alu kadza insya-Allah taala wa min niyyatihi alla yaf'al, dia kata hak ni antara ciri-ciri hak orang yang teruk, yang ada perangai ni adalah bila mana dia berjanji dia akan sebut insya-Allah, kan? Dia janji dengan orang, benda dia sebut insya-Allah, tapi dalam niat dia memang tak mau penuhi janji tersebut. So yang ni kana kadhiban wa khulfan, dia adalah seorang pembohong dan juga seorang yang memungkiri janjinya. So ini kategori yang pertama. Yang kedua, dia berjanji dengan niat dia akan memenuhinya, tetapi kemudian dia berubah fikiran sehingga akhirnya dia menyelisihi janjinya tanpa adanya uzur untuk menyelisihi janjinya tersebut. Jadi dia janji, kemudian dia memang niat nak penuhi janji tersebut, tapi tengah-tengah jalan dia ubah pendirian dia, untuk memungkiri janji tersebut. So hak ni pun termasuk dalam ciri ni, cuma dia ringan sikit daripada hak awal tadi tu. Jadi sebab itulah Nabi SAW mengingatkan kita tentang ciri ini termasuk di antara alamat-alamat nifaq, kan? Sebab itu bila kita janji sesuatu, kita mesti kena penuhi janji tersebut. Dalam Sunan Abi Dawud diriwayatkan daripada Abdullah bin Amir ibn Rabi'ah, dia kata, Ja'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baitina wa ana sabiyyun. Dia kata, Abdullah bin Amir bin Rabi'ah ni, dia kata Nabi SAW main di rumah dia waktu dia masih kecil lah, wa ana sabiyyun fa kharajtu li al'ab. Dia kata aku keluarlah untuk nak main, kan? Faqalat ummi, mak dia kata, ya Abdullah, wahai Abdullah, ta'al u'tik. Dia kata, mai sini aku nak bagi
Faqala Rasulullah SAW, Nabi berkata, ma aradti an tu'tiyahu, nak bagi apa kat dia? Qalat aradtu an tu'tiyahu tamran. Dia kata, aku nak bagi kat dia buah kurma. Faqala ama illam taf'ali kutibat alayki kadhibah. Nabi kata, kalau hang tak bagi, kata janji nak bagi kurma tadi tu, maka akan ditulis hang ni sebagai pembohong. Bila baca hadis ni, tuan-tuan, dia macam kena hempak atas diri kita sendiri ni, kan? Pasal kita kerap dia buat benda ni, kan, dengan anak kita, kan? Abang kita kata anak kita, kan, ni apa nama, Sagi semayang maghrib, ataupun kita kata sagi malam ni tidur awal. Kalau tidur awal, esok apa bawa pergi jalan-jalan mana, kan? Kita janji anak kita. Kalau main aku lang baik masuk rumah. Kalau masuk lagi sagi mau buat itu, bagi ini dan sebagainya. Kita bagi apa tu? Kita tak bagi. Bila anak tuntut, dan anak sekarang masya-Allah dia pun ingat. Bila tuntut, tak apalah, kita bagi pelbagai alasan, sehingga kan anak kita telah pun terbiasa dengan hal tersebut, sehingga dia rasa macam janji pak dia ni sekupang macam nilai dia. Ataupun janji pak dia memang tak boleh pakai, dan dia pula bila dah terbiasa dengan hal tersebut, lalu dia pun rasa bahawa saya buat benda ni tak ada salah. Lalu bila pak dia suruh dia berjanji, dia janji, tapi dia akan mungkiri janji tersebut, kerana dia telah melihat contoh teladan tu daripada pak dia. Kita tengok benda ni macam simple, tapi Nabi SAW mengingatkan mak dia tu. Nabi tegur depan-depan, bagi lalau tu juga benda yang simple yang kita rasa hari-hari kita tu kata benda tu kat anak kita. Sebab itu dalam diriwayatkan juga daripada Abu Hurairah kata, ni kata-kata Abu Hurairah kata, man qala li sabiyyin ta'al haka tamran, siapa-siapa yang kata pada satu orang budak, mai sini aku nak bagi kurma, thumma la yu'tihi shay'an fa hiya kadhbah, kemudian dia tak bagi apa-apa kat kawan tu, maka dia ni dianggap pembohong. Simple. Jadi sebab tu kalau kita hari ni dalam kalau ikut dalam periwayatan hadis tu, kalau ada nama kita awal-awal lagi lah. Sanad tu kira lempang tu je lah. Kerana kita tak value benda tu, nilai benda yang simple itu, tapi orang dulu mereka sangat menjaga soal hal ini, termasuk dengan budak-budak pun. Bila kita dah janji, kita mesti penuhi janji tersebut. Dan kalaulah sewaktu kita berjanji itu, kita kena pastikan kita benar-benar boleh melaksanakan apa yang kita janji tersebut. Dan hari ini dengan budak-budak, bukan setakat budak-budak, orang tua, kanak-kanak, orang ramai, kita semua akan berjanji, kan? Jika saya menang, dia start dah. Hari ni menang, esok kita buat, kan? Macam tu lah, kan? Tak boleh panjang-panjang, saya tak boleh panjang lah. Tapi itulah apa yang kita buat, kan? Yang kita buat, dan kita normalisasikan hal tersebut. Bahkan kita pula kata bahawasanya tak ada apa yang ni kempen, kan? Kempen memang kita kena macam ni, kan? Jadi kita tak rasa macam benda tu tak ada apa-apa, kan? Jadi kita akan terus berjanji dengan janji yang hakikatnya kita tidak pun berusaha ke arah nak memenuhi janji tersebut. Tapi kalau kita berusaha untuk nak memenuhi janji tersebut, itu memang cerita lain. Kemudian berlaku apa-apa yang sebaliknya, yang tak mampu kita nak buat, sebab tu di luar bidang puasa kita, maka sebab tu kita kena pastikan terlebih dahulu sebelum nak berjanji, kita telah pun tahu yang kita mampu untuk nak melunaskan janji tersebut. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala pesan pada kita, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada
illa an yasha Allah. Jangan sesekali kamu kata wala taqulanna li syai'in. Mana di situ ada taukid. Jangan sesekali kamu kata nak buat satu benda esok hari ni. Dalika ghadan illa an yasha Allah. So kita kena kaitkan dengan masyiatullah subhanahu wa ta'ala, dan bila kita janji nak buat satu benda tu, kita kaitkan dengan masyiatullah, dan dalam masa yang sama memang kita berniat pun untuk nak melunaskan ataupun melaksanakan janji tersebut. Kemudian datang satu benda yang tak dikehendaki ataupun tak diingini, maka itu adalah satu benda yang tak dirancang lah kan. Baik. Kemudian yang ketiga, wasalithu idza khasama fajara, apabila dia bertengkar, dia berlaku zalim. Yang dimaksud dengan berlaku zalim adalah melampaui yang hak secara sengaja hingga yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Dan ini adalah akibat dari perbuatan dusta, sebagaimana Nabi SAW bersabda, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Kata Nabi SAW, jauhilah dusta oleh kalian, kerana sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada perbuatan zalim, dan sesungguhnya perbuatan zalim itu menunjukkan kepada neraka. Baik. Hadirin hadirat yang rahmati Allah sekalian, kita nak lihat benda ni. Bila kita sebut khusumah, biasanya perkataan khusumah ni ialah diterjemahkan dengan tengkar, kan, balahan dan sebagainya. Tapi dia ada konteks dia. Dia ada konteks merujuk kepada khusumah dalam konteks orang menuntut hak di dalam mahkamah, kan. Kita ada satu tanah, kawan ni kata ni tanah dia, kawan satu lagi pihak kata ni pun tanah dia. Jadi dalam Islam kita ada peruntukan dalam hal ni. Kalau ada perbalahan dalam hal ni, kita pergi ke mahkamah lah, kan. So bila dah pergi ke mahkamah, masing-masing mestilah membawa bukti, kan. Sebab itu dalam Islam ni kita ada kaedah di mana, kan, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, kan. Orang yang mendakwa dia mesti buat main bayyinah, yakni bukti, kan. Apa bukti yang menunjukkan yang ni tanah dia. So dia kena omai. Kalau ada geran, omai geran, kena ada semua siap, kan. Wal yaminu 'ala man ankar, orang yang menafikan tuduhan tersebut, dia kena bersumpah untuk nak menafikan tuduhan tersebut. Jadi dalam hal ini, bila mana satu orang tu dia bawa kes tu ke mahkamah, kadang-kadang dia dalam usaha dia untuk nak membuktikan dia adalah pemilik sebenar tanah tersebut, dia melakukan idza khasama, kan, bila mana dia membuat tuntutan hak perbalahan tadi tu, fajara, dia melakukan perkara dosa, kan, iaitu dengan berbohong. Jadi dia palsukan dokumen, dia palsukan bukti, dia bawa saksi palsu. Semua benda ni dibuat untuk memastikan dia menang kes tersebut. So dalam kes ni, ini termasuk antara ciri nifaq, ciri nifaq. So sebab itu Nabi SAW menyatakan juga, dia kata Nabi SAW juga bersabda, inna abghadar rijali ilallahi aladdul khasim, kan. Orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang melampau tadilah, melampau dalam bertengkar, berbalah, kan. Bila menuntut satu benda, dia mereka-reka fakta yang hakikatnya tidak ada, kan. Dia mengubah suai fakta dan sebagainya demi untuk memastikan kemenangan berpihak kepada dia, kan. Sebab itulah Nabi SAW dalam hal ini mengingatkan tentang bila berlakunya tuntutan hak di mahkamah ni, qadhi dia berhukum secara zahir, dan dia bukanlah satu orang yang tahu hakikat
yang benar kan, apa yang terselindung dalam diri seseorang dan dia tak mengetahui perkara yang gaib kan, termasuk Nabi SAW sendiri, melainkan apa yang Allah Ta'ala maklumkan kepada baginda. Sebab itu Nabi mengingatkan bahawasanya boleh jadi kan, innakum takhtasimuna ilayya kan, kata baginda SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan, hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd. Kata Nabi SAW, hampa akan mai jumpa aku dan buat tuntutan macam-macam, dakwaan macam-macam kan, pasal berbalah tadi dia. Dan Nabi kata boleh jadi ada satu orang tu dia pandai dalam bicara, tutur bicara dia. So bila dia berhujah, nak abang kata dia di pihak yang benar, dia punya kata-kata tu kan. Sebab tu kata-kata ni, ucapan ni, dia ada unsur macam apa? Memukau, sihir. Innal bayani la sihr kan, kata pada ucapan itu macam sihir. Kerana orang yang pandai bercakap, orang akan terpukau dengan ucapannya kan. Sebab itu lawyer ni depa kena pandai gitu kan. Depa punya ucapan tu kena pandai susun dan sebagainya, orang akan nampak kan. Wa inna ma aqdi ala nahwi mimma asma', kata Nabi. Sesungguhnya aku buat keputusan berdasarkan apa yang aku dengar. Jadi lalu dalam kes ni, hakim ataupun qadhi ni dia akan berhukum berdasarkan apa yang dia dengar, bukti yang ada di depan dia kan. Tentu je lah. Selebihnya tu serah pada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu tidak bermakna kalaulah orang tu menang dengan hujah dia yang hebat, tidak mengubah hakikatnya sebenar. Kalau dalam kes tanah tadi, kalau dia menang walaupun hakikatnya itu bukan tanah dia, memang hukum haram tu akan tetap haram dan dia akan berdosa dalam hal tersebut. Jadi sebab itulah kita perlu hati-hati dalam hal ini. Sebab tu dia kata lagi, dia kata kerana itu apabila seseorang mampu ketika bertengkar, baik pertengkarannya dalam masalah agama atau dalam masalah dunia, untuk membela kebatilan, lalu berusaha menimbulkan kesan bagi orang yang mendengar bahawa dia berada dalam kebenaran, lalu dengan itu dia justru merendahkan kebenaran dan menampakkannya dalam bentuk yang batil, maka ini adalah di antara hal-hal yang haram yang paling buruk dan juga di antara sifat kemunafikan yang paling busuk. Jadi benda ni boleh juga dalam masalah agama ataupun dalam masalah dunia. Dalam masalah agama, subhanallah, banyak. Apa yang hari-hari ada isu kan? Hari-hari ada isu yang melibatkan agama yang menjadi perbalahan, pertengkaran, perdebatan. Lalu apa prinsip kita dalam hal ini? Sudah semestinya kita berpegang pada prinsip qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sama dalam kes mana-mana pun, siapa yang kata dia di pihak yang benar, maka bawa main bukti lah kan. So termasuk juga dalam wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal dalam mana kita berdebat, menyatakan yang hak dengan membawa bukti-bukti kita berada di pihak yang benar. Dan ini satu proses. Kalau dibincangkan dalam masalah agama, ini adalah satu benda yang berlaku bukan di zaman kita ni, daripada dulu dia adalah rutin dalam di kalangan para penuntut ilmu kan. Diskusi itu adalah satu benda yang normal dan biasa kan. Di universiti pun wujud benda-benda seperti ini. Cuma masalahnya adalah pada apa? Masalahnya adalah pada sikap kita dalam berdepan dengan benda-benda seperti ini. Kalau kita boleh bermunaqasyah, berbincang dengan penuh adab, dengan cara yang bertamadun, yang mana masing-masing pihak yang berdebat ataupun bertelagah ini membawa hujah masing-masing dalam kerangka perbincangan tersebut, maka ini sesuatu yang sihat sebenarnya, melatih kita untuk berfikir kan, melatih kita berfikiran kritis, menganalisa hujah, dan ini sangat bagus sebenarnya untuk
membina ketamadunan Malaysia yang madani. Dia sampai dah tuan. Nampak tak? Sampai ya. Bagus. Ini bagus. Tapi kalau dah melampau, ini tak boleh. Dan ini yang masuk dalam ni. Idza khasama fajara. Termasuk dalam hal agama. Sama ada kita berada di pihak yang kita rasa kita yang benar, maka kita nak tegakkan hujah kita berada di pihak yang benar. Ataupun pihak sana yang mendakwa kita ni berada di pihak yang batil, maka mereka pun akan bawa hujah-hujah yang menunjukkan bahawa kita berada di pihak yang batil. Lalu dalam usaha kita nak membuktikan hal ini, mesti berada pada prinsip yang Islam telah nyatakan kepada kita. Macam mana cara untuk kita nak berdebat ataupun berbincang dalam konteks yang sihat lah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan melihat benda ni dengan penuh insaf. Nasihat ni saya khususnya untuk diri saya. Tuan-tuan kalau tengok saya merepek melampau, tuan-tuan tegur, Ustaz, yalah betul, tapi Ustaz nampak dia lebih sangat kan. Tegur Ustaz, tegur. Sebab apa? Kita kadang-kadang kita ada kecenderungan tersebut. Lalu kita buat, kita kata, depa kata kat ustaz kita macam ni. Kita kata balik kat ustaz depa. Depa troll gambar ustaz kita. Kita troll gambar depa balik. Depa buat video gelak-gelak pada ustaz kita. Kita buat balik video untuk ustaz depa, kita spin depa punya statement. Buat. Lalu akhirnya apa beza kita dengan depa? Kalau kita di pihak yang benar, maka kebenaran tak memerlukan kita untuk sampai ke tahap ini. Kita rendahkan diri kita sampai ke tahap tu. Tak perlu. Wa ma 'alaina illa al-balagh. Tugas kita adalah untuk nak sampaikan. Kita sampai, depa terima, alhamdulillah. Kalau depa tak mau terima, kita doa mudah-mudahan Allah Taala buka. Sama ada untuk generasi depa ni ataupun ramai generasi yang akan datang, dan kita telah lihat dengan mata kita sendiri berapa banyak ada orang yang dulu ni orang kata macam-macam, tapi alhamdulillah ni ramai generasi muda yang boleh menerima dakwah kita. So apa yang kita nak bimbang? Kebenaran itu pasti akan tertegak. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa kita nak terbawa-bawa sampai ke tahap kita ni merendahkan diri kita sampai ke tahap itu? Tak ada keperluan untuk pergi sampai ke tahap itu. Sebab itu talabatul ilm, para penuntut ilmu, tolonglah fokus kepada ilmu, kan? Jidal, perbahasan yang tidak berkesudahan ni tak akan bawa kita ke mana-mana. Sampai ke tahap tu saja. Sampai itu saja. Akhirnya kita tak ke mana pun, kan? Pengetahuan kita adakah bertambah? Adakah kita menjadi lebih faqih? Adakah kita lebih memahami ayat-ayat Allah? Adakah kita lebih memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau benar kita nak sampaikan yang benar, maka kita belajar, kemudian kita sampaikan setakat mana yang kita mampu. Dan kita usaha untuk nak upgrade, tambah pengetahuan kita. Sebab itu saya telah melalui jalan-jalan tersebut. Proses penuntut ilmu yang mana kita main di satu peringkat yang mana kita ni semangat tak tahu puncak, kan? Sampai semua orang kita rasa kita nak langgak habis semua orang, kan? Tapi akhirnya lalah kali kita pun sedap, kita pun tak tahu mana, kan? Baca sikit. Mula-mula balik main mengajar Sahih Bukhari tu, kan? Ingat apa Sahih Bukhari? Akhirnya kita pun sedap yang kita ni tak faham, salah banyak dalam benda yang telah kita sampaikan sebelum ni, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkanlah kesilapan pada waktu itu. Baru kita sedar yang kita banyak lagi yang tak faham. Lalu kita rasa apa yang perlu kita buat adalah fokus kepada menuntut ilmu, kan? Dan memperbaiki diri kita, islah diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Kita patut utamakan yang itu. Baik. Jadi harus kita ingat tuan-tuan,
Talbisul iblis yang kita cukup bimbang adalah bila dia main dalam bentuk yang kita rasa kita di pihak yang benar. Lalu dia main dengan kita. Dia main dengan kita dalam tipu daya yang menyebabkan kita terjebak dalam benda-benda yang melibatkan penipuan, kan? Kita berbohong, kita sanggup berbohong untuk nak membuktikan kita di pihak yang benar. Ataupun kita terjebak dalam riba, kita terjebak dalam mencela, memaki hamun orang, melabel orang dengan label yang tak sepatutnya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla kata dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin. Kita bukan tak baca ayat tu. Lalu kita disebabkan kita terpedaya dengan talbisul iblis dalam bab ni, lalu kita terbawa-bawa sehingga kita lupa hakikat dan maksud sebenar. Tujuan kita mengaji ni adalah untuk nak mengangkat kejahilan atas diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Lalu kita terlupa tentang hakikat tersebut. Sebab tu hati-hati dalam bab ni. Saya selalu ingatkan diri saya dalam bab ni. Kerana tuan-tuan kalau nampak saya melampau, tuan-tuan tegur, Ustaz dah lebih melampau dalam bab ni. Supaya kita saling mengingati dalam bab ni, supaya kita tidak melebihi had yang dibenarkan oleh syarak. Baik. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man khasama fi batilin wa huwa ya'lamuhu lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'a. Sesiapa yang bertengkar membela sesuatu kebatilan padahal dia mengetahui bahawa itu adalah batil, maka dia terus berada dalam kemurkaan Allah hingga dia meninggalkannya. Sebab itu kita jangan terjebak dalam hal ini. Dan berapa ramai dah ahlul ahwa, golongan yang disifatkan oleh para ulama yang mengikut hawa nafsu mereka, ahli bid'ah yang terjebak dalam hal-hal seperti ini. Mereka menyangka bahawasanya mereka di pihak yang benar. Lalu mereka terpaksa mencari apa sahaja usaha untuk nak membuktikan mereka berada di pihak yang benar. Mereka sanggup reka hadis. Mereka sanggup buat main cerita-cerita macam-macam. Guru dia mimpi lah, hadis tak makan, dia buat main pula cerita yang tu guru dia mimpi berjumpa dengan Nabi, dan Nabi habaq kata, apa yang hang kata ni betul. Dan kalau tuan-tuan baca bagaimana perselisihan ini dalam konteks orang agama, kita cerita orang agama, perselisihan antara pengikut-pengikut mazhab ni punyalah sampai ke tahap reka hadis. Kalaulah Nabi SAW pernah bersabda, akan mai di kalangan umatku nanti satu orang, nama dia Muhammad ibn Idris. Nama dia Muhammad ibn Idris, dia ni lebih teruk daripada iblis. Siapa yang cakap ni? Orang agama, ilmuwan agama bergaduh pasal ialah masalah fiqh, kan? Tapi punya nak buktikan mereka berada pada mazhab yang betul, reka hadis Nabi. Jadi khabar kata akan mai di kalangan Nabi, pernah Nabi bersabda, akan mai di kalangan umatku satu orang nama dia Muhammad ibn Idris, dia lebih teruk daripada iblis. Hak nak bela pula, buat mai hadis pula. Akan mai satu orang daripada umatku, satu orang nama dia Abu Hanifah. Lebih kurang, dia reka dengan lebih kurang benda yang sama. Jadi kawan ni reka hadis, kawan ni pun reka hadis, semua ni atas prinsip apa? Ni yang kata tadi ni, iyakumul kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Bila dah bohong untuk nak membuktikan dia berada di pihak yang benar. Allah. Baik. Hak ni kita peringat orang agama. Lepas pada tu kita nak peringat orang lain dalam masalah. Ya. Apa dia? Orang selalu duk kata orang agama ni berbalah sehingga pecah belah masyarakat dan sebagainya. Yang kedua adalah orang politik. Orang politik bila berbalah memang melampau. Kita lihat sendiri, kita dengar dan kita menyaksikan individu-individu tu wujud di zaman kita hari ini. Sewaktu mereka berkawan, ini adalah untuk penyatuan ummah.
Kita buat majlis dan sebagainya, kita pakat menyanyi, menangis lah, berpeluk orang aku dan sebagainya. Bila mai hari berkelahi, tak ada. Nifak, munafik lah, apalah, munafik haraki, apa lagi? Macam-macam istilah kita bawa keluar untuk nak menjahanamkan mereka ni. Yang satu ketika dahulu kita duduk kita duduk dalam dewan yang sama, kita menyanyi lagu yang sama sambil mengibarkan bendera. Saya cukup geram punya teruknya perangai sehingga kita ni sampai tak ada satu moral, satu nilai akhlak yang sangat buruk dalam hal. Jadi macam mana kita ni sebenarnya? Sebab tu bila orang kata orang agama, ustaz buat pecah belah, betul saya sembang dalam bab ni. Hampa lebih teruk dalam bab ni. Dan kita menyaksikan hal tersebut. Tak mai semayang di masjid, tak mau ikut imam, tak mau pergi kenduri, semua ni berbalah kerana politik. Adik-beradik tak cakap hang aku pasal politik. Lalu bila kita kawan balik, kita pun tak apa. Okay, waktu kita kawan, kita keluar dalil-dalil yang membolehkan kita ini kawan. Ini adalah untuk kesatuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lepas tu bila hari kita berkelahi, kita keluar ayat-ayat tentang nifak, kita ulang hadis ni, kita ulang macam lagi. Jadi ini satu benda yang sangat-sangat pelik. Sebab itulah saya antara orang yang berpandangan bahawa kita perlukan sekular dalam politik ni. Tak betul terang. Betul. Mesti. Sebab bila ada unsur agama dalam ni, kita akan tunggang agama tu. Sebab tu biar orang politik adalah politik. Berpolitik atas dasar politik. Dan memang pun politik, memang kan hari ni ada kawan, ada hari kita gaduh, dan orang politik memang begitu. Lalu siapa yang kita nak buat mai tunggang nas-nas agama? Tidak ada keperluan. Hari kita kawan, hari ni kita kawan. Pasal kita ada benda yang kita setuju sama. Pasal hari ni musuh kita musuh yang sama. Walaupun kita dulu musuh, dan kita kawan balik pasal kita ada musuh yang sama. Ini adalah biasa. Orang dari dulu orang perang pun, orang nak berkuasa memang dengan cara macam tu. Jadi tidak perlu ada sentimental, unsur-unsur agama dan sebagainya, tak perlu. Jadi idea ni memang idea yang pelik Tapi saya dengar talk daripada Dr. Said Ramadan, Said Ramadan bukan Said Ramadan Al-Buti, bukan, ada seorang lagi Tariq Ramadan. Dia punya idea ni memanglah ada orang setuju, orang tak setuju, tak apa. Tapi antara benda yang saya dengar talk dia tu masa dekat kat KL tu lupa IKIM masa tu dia sebut benda yang sama. Dia kata bila parti politik ni bila bubuh nilai agama tu, dia ada kecenderungan untuk nak tunggang agama. Jadi sebab itu tuan-tuan, politik adalah politik lah. Tak perlu dimasukkan. Tetapi kita tak nafikan prinsip tu mesti kena ada. Mainlah parti mana pun, hampa kena berjuang lah untuk nak salah satu benda yang nilai hampa pertahankan adalah agama. Tapi jangan kata kitalah yang terpaling memperjuangkan agama. Ini adalah istilah ini. Jadi jangan sampai begitu, sebab akhirnya kita akan melampau dalam hal ini. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang keempat, apabila dia membuat perjanjian, dia melakukan pengkhianatan dan tidak memenuhi perjanjian yang dibuatnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk memenuhi perjanjian, di mana Allah Taala berfirman, wa ufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila.
dan penuhilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian itu sesudah meneguhkannya, sedang kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian, yakni terhadap sumpah-sumpah itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, baginda SAW bersabda, likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamati yu'rafu bihi. Setiap orang yang mengkhianat akan memiliki sebuah bendera pada hari kiamat yang dengannya dia akan dikenali. Baik, hadirin berahmati Allah sekalian. Dalam hal ini Allah Ta'ala telah perintahkan kita supaya memenuhi perjanjian, walaupun perjanjian itu dibuat antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Tu kalau dah berjanji, mesti kena tunaikan janji itu tersebut. Dan itulah nilai pada memenuhi perjanjian tersebut disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke tahap likulli ghadirin liwa'u yawmal qiyamah. Bagi orang yang melanggar perjanjian ni, dia akan ada satu bendera khas. Supaya apa? Semua orang tahu hak ni adalah orang yang mengkhianati perjanjian. Dan dalam konteks ni, perjanjian kalaulah Allah Ta'ala sendiri ingatkan kita berjanji dengan orang kafir pun kena penuhi, maknanya kalau dengan orang sesama orang Islam, lagilah lebih wajar untuk nak memenuhi perjanjian. Dan konteks ini sangat luas. Sebab itu kita lihat, disebut kat sini, khianat ni adalah sesuatu yang haram dalam setiap perjanjian antara Muslim dengan lainnya, sekalipun orang yang mengadakan perjanjian tersebut adalah orang kafir. Inilah sebabnya disebut dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qatala nafsan mu'ahadan bighairi haqqiha lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 'aman. Siapa yang membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian dengan pihak Islam tanpa alasan yang benar, dia tidak akan mencium aroma syurga, padahal sesungguhnya aroma syurga itu dapat dicium dari jarak perjalanan 40 tahun. Mu'ahid ni orang bukan Islam, duduk dalam negara orang Islam. Kita pemerintah bagi jaminan, hang kalau duduk dalam negara kami, hang telah pun dijamin keselamatan. Bila dia duduk dalam negara, kita pergi bunuh dia atas alasan dia, kita anggap dia sebagai musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini masalah kan. Jadi dalam kes ni, kita tak sepatutnya melakukan tindakan tersebut kerana dia telah pun, kita dengan dia ni ada satu perjanjian. So kalau kita dah janji, kita kena penuhi perjanjian tersebut. So sebab itulah dalam hal ini kita dapati Islam sangat menitik beratkan soal memenuhi perjanjian tersebut. Kita dalam kehidupan seharian ni ada banyak benda yang kita buat benda ni kan. Perjanjian kita dengan majikan kita, bila kita nak kerja, kita ada kena tanda tangani perjanjian. Berjanji bila kita nak berniaga kan, ada perjanjian, kita tanda tangani perjanjian nak buka syarikat kan, kita tanda tangani perjanjian macam mana, siapa modal banyak mana dan sebagainya. Dan berapa banyak berlakunya permusuhan disebabkan tidak mengkhianati perjanjian tersebut kan. Dalam urusan seharian kita, orang nak sewa rumah kita pun ambil agreement. Agreement ni buat ni supaya jaga hang punya hak sebagai penyewa, aku sebagai tuan rumah. Okey, ni bagi tahu dua-dua pihak kena bagi clear perjanjian ni. Jadi bila dah faham sign. Kerana dah faham tentang perjanjian ni, tiba-tiba khianati perjanjian tersebut. Lepas pada tu buat dah macam bila dia melanggar perjanjian tersebut, dia pula buat dakwaan bahawasanya dia di pihak yang dizalimi, contohnya kan. Begitu. Itu berlaku kan. Dan berapa banyak dah dalam kehidupan kita ni orang yang tidak memenuhi perjanjian-perjanjian ini. Bahkan ada yang menganggap bahawasanya ini dengan orang bukan Islam tak ya, kita tak apa, kita Islam bahkan ada orang yang menipu dalam bentuk perjanjian ni, melanggar perjanjian yang melibatkan
macam-macam lah, cukai ke apa atas alasan tak apa, kerajaan kita ni bukannya Islam sangat pun, jadi tak apa, kita langgar ni. Nampak? Ada sampai begitu. Jadi ini antara benda yang sangat pelik. Sebab itulah tidak wajar untuk ni, dia nak patah belihat tadi tu. Bila dah berjanji, penuhilah janji tersebut. Sebab tu tidak perlu sampai untuk nak pergi buat sumpah, sampai nak bercerai-berai laki bini ni semua kerana nak memastikan ahli-ahli politik ni mereka tidak melanggari perjanjian sesama mereka, sampai pergi gadai, maknanya pergi letak cerai isteri tu. Haula wala quwwata illa billah. Jadi sangat pelik. Orang Islam mesti pegang dengan prinsip perjanjian. Kalau dah berjanji, penuhilah perjanjian tersebut. Jangan sampai ke tahap kita pergi serendah itu. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, termasuk dalam hal ini juga kata para ulama, apa saja bentuk perjanjian dalam bab jual beli, dalam bab nikah kahwin pun sama. So bila kita dah janji dengan isteri kita dengan bayaran mahar tertentu, maka kita kena penuhi apa yang kita janji dalam perjanjian tersebut, dan termasuk juga dalam ini yang lebih patut untuk kita penuhi janji bila mana kita berjanji dengan Allah Azza wa Jal. Ini masuk dalam bab nazar, nazar. Dan tuan-tuan pun dah sedia maklum, kita perlu ulang sekali lagi, nazar ni hanya dalam bentuk ibadah saja. Nazar nak buat korban ni, namanya korban, dah bernazar nak buat korban, maka kena tunaikan nazar tersebut. Sebab itu adalah janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mesti dalam konteks ibadah sajalah, kan. Nak pergi jalan kaki sampai Kuala Lumpur, nak kayuh basikal sampai ke Johor, itu semua merepek, tak payah, kan. Jadi ni Rizal SPM ni nazar botak kepala, tu semua merepek lah. Sudah lah buat benda gitu, kan. Baik. Dan yang terakhir, kelima, mengkhianati amanah. Apabila seseorang diberikan sesuatu amanah, maka dia wajib menunaikannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui. Karena itu berkhianat dalam amanah termasuk di antara sifat-sifat kemunafikan. Sebelum kita nak pergi talau pada orang lain, semua benda ni kita patut talau pada diri kita sendiri. Sejauh mana kita memenuhi amanah yang telah ditetapkan kepada kita. Jadi sepatutnya kita bila diberikan sesuatu amanah, sama ada skop tu kecil ataupun besar, hakikatnya kita mesti penuhi amanah tersebut. Akan tetapi bila bercakap tentang hal ni, orang selalu melihat perlu memenuhi tanggungjawab amanah ni dalam konteks kepimpinan negara sahaja. Tapi kita lupa tentang tanggungjawab kita, kan? Kita ni pun ada amanah yang telah dibebankan ke atas diri kita masing-masing, kan? Yang mana kita semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jangan main-main dalam hal ini, dalam soal jawatan, kan? Dalam soal kepimpinan, sama ada skop tu kecil ataupun besar, kita harus ingat semua benda ni akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kepimpinan yang besar sahaja, akan tetapi yang kecil sekalipun, termasuklah jadi ketua kampung ke, kan? jadi NGO ke apa ke, kan? Ini semua adalah amanah, kan? Baik, lalu sepatutnya kita kena jujur dalam hal ini. Baik. Dari itu semua para sahabat sangat takut bila ada kemunafikan pada diri mereka. Umar radhiyallahu anhu sering bertanya kepada Hudzaifah tentang diri beliau sendiri. Ini Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi SAW yang Nabi bagi tahu pada dia, kan, senarai nama orang munafik. Dan bayangkan Umar
takkanlah Umar. Tapi Umar ni mereka sendiri bimbang. Lalu mereka pergi jumpa dan tanya, aku ni ada dalam senarai ni. Bukannya mereka nak cerita pasal orang lain. Dia tanya pasal diri dia terlebih dahulu. Lalu dia bawa banyak contoh lah di sini tuan-tuan, yang mana ciri-ciri mereka sahabat ni yang sangat takut tentang ciri-ciri munafik tu ada pada diri mereka. Sebab tu tuan-tuan tengok seterusnya pada muka soal lepas tu dia kata, dan di antara ciri kemunafikan dari segi amaliyah yang paling besar adalah bahawa seseorang melakukan sesuatu amal dan menampakkan bahawa dengan itu dia menginginkan kebaikan, padahal amalnya tersebut bertujuan untuk meraih tujuannya yang buruk, lalu dia meraihnya dan dengan itu dia melakukan tipu daya kepada sasarannya. Lalu dia bangga dengan makar dan tipu dayanya tersebut serta pujian manusia terhadapnya atas amal yang dia tampakkan tersebut, yang dengannya dia meraih tujuan buruk yang dia simpan dalam hatinya. Jadi ini antara benda yang patut kita muhasabah diri kita. Sebab tu dalam hal ni kita patut contohi para sahabat Nabi. Mereka bila sampai benda ni, mereka tak talak pada orang lain, mereka talak pada diri mereka terlebih dahulu. Dan antara benda yang saya suka nak highlightkan di sini dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, annahu qila lahu inna nadkhulu ala sultanina fanaqulu lahum bikhilafi ma natakallamu idha kharajna min indihim, qala kunna na'uddu hadha nifaqan. Abdullah bin Umar dia kata bila dikata pada dia, kami ni bila masuk jumpa dengan pemimpin-pemimpin kami, fanaqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min indihim, kami bila masuk jumpa pemimpin kami akan cakap benda yang tak sama dengan apa yang kami cakap bila kami duduk di luar. Bila duduk di depan ni dengan pemimpin, kita kata ni bagus, memang betul, semua benda betul, ini semua bagus kan. Kita semua bagi dia belakang ini dia ni tak boleh pakai apa-apa, kita tak kata dia. Depan dia kita kata lain. Kunna na'uddu hadha nifaqan, ini kami anggap ini sebagai satu nifaq. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya tak mau cerita dalam skop yang besar. Sebab orang selalu cerita dalam konteks kepimpinan negara. Kita hari-hari ni di pejabat, tuan-tuan, kita ada bos di tempat kerja kita. Ada berapa ramai orang yang depan bos dia boleh. Bukan nak suruh kata bos memang teruk. Tapi kita nak kata, bos, saya rasa bos sedang nak buat tu tak apa, nak sesuai, tak bagus ya. Kan dia ada banyak masalah yang ni, kita langgar undang-undang yang ni, bla bla bla. Tapi berapa ramai orang yang boleh buat begitu? Bila dalam mesyuarat kita tahu bagus, yang ni memang memang bos saya, bos tak ada nak cadang lagi. Betul tak? Saya setuju. Bos saya tak cadang lagi pun. Tapi bila belakang-belakang tu lah, sembang orang tu lah, aku sebenarnya nak kata dah ke dia tadi. Banyak tu jadi benda ni. Yang tu di dalam konteks kita ni. Tapi hak tu sama. Bagus kan, kita pun angkat spanduk I love kan. Love kita punya kepimpinan lah. Di belakang kita ditaruh dia kau-kau punya. Jadi ini memang masalah yang gitu. Sebab tu bila pemimpin ni, dia patut kena hargai. Ni cerita konteks pemimpinan semua peringkat. Kalaulah ada di pejabat kita adalah orang atasan, ada orang bawahan kita ni yang sudi bangkang kita dan bagi idea yang berbeza ataupun kritik kita, ini satu benda yang macam ni kita nak supaya kita senantiasa rasa yang kita ni dimonitor dan kita perlu lunaskan amanah ni dengan baik kan. Tapi kalau semua orang dia kata okey, bagus dan sebagainya, lalu akhirnya habis macam tu kan. Baik. Jadi berbalik kita pada hadis ni, disebut pula
Dan ketika para sahabat telah mengetahui bahawasanya kemunafikan itu adalah pertentangan yang tersembunyi dalam hati dengan yang terang-terang, sebahagian mereka merasa takut terhadap dirinya apabila kehadiran hatinya, kelembutan jiwanya serta kekhusyukannya ketika mendengar peringatan, semuanya berubah ketika mereka kembali ke dunia mereka masing-masing dan sibuk dengan keluarga, anak-anak dan harta benda. Mereka takut kalau hal itu merupakan satu kemunafikan. Dia buat main satu cerita, nama dia Hanzalah Al-Asadi. Hanzalah Al-Asadi ni dia siapa? Katibul Wahyi, penulis wahyu. Satu hari Abu Bakar ni nak cepat, Abu Bakar jumpa dia. Abu Bakar tanya, Hanzalah, apa abang? Apa cerita Hanzalah? Hanzalah ni kata, aku telah menjadi orang munafik. Jadi Abu Bakar terkejut, takkanlah satu orang penulis wahyu ni jadi munafik. Hanzalah kata, waktu dia dengan Nabi, dengar majlis ilmu dengan Nabi, Nabi cerita ayat Al-Quran, hadis Nabi, dia rasa seolah-olah macam syurga neraka tu ada depan mata, kan? Dia punya feel tu, rasa punyalah apa istilah ni, healing tu berada pada level yang sangat tinggi pada waktu tu, kan? Ingat syurga neraka, sedih dan sebagainya. Iman tu berada pada gerah yang paling tinggi. Lepas tu Hanzalah kata, bila kita balik dekat ni, dia kata dia ni bila balik pada ahli keluarga dia sibuk dengan urusan keluarga, dengan anak-anak dan sebagainya, dia jadi cerai, senang cerita lah. Dia jadi cerai. Jadi dia rasa bahawasanya dia telah pun munafik. Sebab tu dia kata nafaqa Hanzalah telah pun menjadi orang yang munafik. Bila Abu Bakar dengar benda tu, Abu Bakar kata, aku pun macam hang lah juga, kan? Dengan Nabi kita punya ni iman, kita rasa gerah iman sangat bagus. Bila kita balik dengan anak bini kita jadi cerai, kan? Lalu dia kata tak apa, lalu kita mai jumpa Nabi, kita cerita kat Nabi tentang hal ini. Lalu apa Nabi kata, "Lau tadumuna 'ala al-hal allati taquna biha 'indi min 'indi la safahtum la safahatkumul malaikatu fi majalisikum wa fi turuqikum." Nabi sallallahu kata, kalaulah hampa waktu duduk dengan aku ni, hampa punya level tu punya bagus pada waktu tu, dan waktu balik ke rumah dengan ahli keluarga pun level duduk tara tu juga, hampa punya tahap ni, malaikat kira kalau jumpa dengan hampa kira Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam macam tu, kan? Kira nak habaq kata hampa punya bagus tu, malaikat tu akan mai jumpa ni salam kat jalan macam tu je, kan? Punya nak kata level daripada ni sangat hebat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin ya Hanzalah sa'ah. Nabi kata, tak akan tetapi wahai Hanzalah, sa'ah, yakni ada masa duduk dengan Nabi waktu duduk dalam majlis ilmu, memanglah kita dengar ayat Al-Quran, kita dengar hadis Nabi, kan? Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka bertambahlah iman mereka. Tapi yalah, ada ketika bila kita dah balik dengan ahli keluarga kita sibuk dengan urusan keluarga, dengan anak bini dan sebagainya, kan? Jadi sudah semestinya keadaan tidak sama. Jadi Nabi SAW nak habaq kata dia, ada masa sa'ah, ada masa dengan duduk kita majlis ilmu, ada masa kita dengan keluarga, ada masa kita juga dengan untuk diri kita sendiri, kan? Ada masa kita pun ada benda yang kita rasa kita nak buat, benda-benda yang mubah, benda-benda yang harus, kan? Teringin nak kayuh ustaz, pergi dah kayuh ustaz. Teringin nak pergi mengai, saya nak kabut. Jadi teringin nak buat apa lagi, kan? Nak ada benda-benda mubah yang kita teringin nak buat, silakan, kan? Jadi ada waktu mengaji. Sebab tu saya pernah sebut benda ni pada tuan-tuan majlis ilmu kita ni, selang-seli lah, kan? Jangan hari-hari Sultan pergi kuliah hari daripada hari Senin, Selasa, Rabu, tuan-tuan rata pergi, ronda habis semua kuliah ustaz, kan? Sampai anak bini kita ni, ada hari anak-anak kita apa, boleh tak malam ni kita pergi lepak kat RNR Bagan Ajam, kan? Ada hari kita ajak anak-anak bini kita, ajak boleh tak kita pergi jalan Cameron Highland di sekolah. Oh tak boleh, apa ada daurah perkampungan sunnah. Jadi
ada masa kita kena peruntukkan untuk ahli keluarga, ada masa kita main ngaji. So jangan setiap hari main ngaji. Ada hari tuan-tuan kena tuang tak ngaji. Peruntukkan masa untuk keluarga, untuk rehat, duduk di rumah dan sebagainya penuh. Jadi itu tidaklah menyebabkan kita ni dikategorikan sebagai munafik. Baik, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita doalah mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kategori tersebut, kerana Nabi SAW menyifatkan bukan kena penuhi semua kategori itu baru jadi baru dianggap sebagai nifaq kan. Satu keciri pun sudah memadai, maka sewajarnya kita berusaha untuk mengelakkan hal tersebut dan kita berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan tersebut. Waliyadzubillah. Baik, jadi yang dirahmati Allah sekalian, kita berhenti dekat itu dulu. Kita bagi lagi 2 hadis, itu bab tawakal dan juga bab apa? Zikir. Zikir adalah sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan kita untuk nak mengkhatamkan kita ini, insyaAllah. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.